Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. Malam ni macam biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana arah pergerakan market. So malam ni sebenarnya Zul nak update sedikit chart Bitcoin sebab ada sesuatu yang menarik di Bitcoin dah berlaku. Nanti Zul akan terangkan di Discord channel. Zul dah updatekan tu punya triangle. Kemudian untuk malam ni maknanya khas untuk malam ni maknanya Zul hanya nak buat untuk altcoin maknanya. So pun Zul akan pergi ke Bitcoin sedikit saja. Kemudian nanti Zul akan pergi juga ke altcoin. Banyak altcoin nak pergi untuk tengok ke mana arah pergerakan market setiap altcoin yang kita ada. So okay, let's go, kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 12 jam untuk hari ini. So inilah Coin Market Cap. So Coin Market Cap, total market cap berada di mana? Total market cap berada di 2.16. So meningkat sikit ikutkan pagi tadi kita berada 2.15. So volume sedikit berkurangan pada 113 ke 102 saja. BTC juga dropping daripada 41 ke 40.9. Ethereum sedikit dropping dari 19.9 ke 19.5. So secara summary untuk peningkatan ni, total market sedikit meningkat iaitu 1%. Macam cakap tadi, kita pagi tadi kita berada 2.15 dan 2.16. Volume mostly sedikit meningkat 1.91 dan BTC juga sedikit meningkat 0.09. Tapi pun kalau tengokkan pagi tadi, BTC 41, volume mostly kalau ikutkan semalam kita tengok dalam 113 kalau tu tak silap betul. So apa pun, let's go tengok harga semasa untuk malam ini. So Bitcoin berada di 46.7, so good untuk secara keseluruhan. So 1%. Untuk Ethereum lagi lama 3.5, 1.18%. BNB 2.47. Solana 0.2% drop 1.35. So malam ni Zul akan pergikan beberapa altcoin. Contohkan Solana, Terra Luna, Cardano. Sebab apa? Zul akan pergi Zul punya senarai list iaitu golden altcoin tu. Sebab apa? Kita akan tengok ke mana arah pergerakan next untuk pergerakan altcoin. So guys, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke chart. So apa pun untuk malam ni ada yang request iaitu Veracity dan Wave. Nanti tu akan tengokkan juga untuk chart dua chart coin ni iaitu Veracity dan Wave. So pertama kali kita pergi ke Bitcoin dulu. So di dia punya Discord channel tu dah update kan pergerakan ni. So ikutkan pagi tadi Zul hanya dia punya triangle lah yang ni saja, ada triangle yang ni. So pun dah update baru, ada triangle baru ni berdasarkan kita Zul tarik triangle ni berdasarkan high ini dan high kuartal kita guna shadow ni. So ini kita ada satu lagi channel yang boleh kita monitor. Disebabkan apa? Expectation tempat apa kita tengok untuk melakukan kenaikan untuk malam ini agak agak mustahil ataupun agak susah disebabkan stok RSI kita dah pun berada betul-betul di kita punya line 100 ataupun meaning mostly selalunya bila stok RSI kita berada di kawasan ini, so kita akan tend untuk price to drop. Tapi drop itu kuat atau tidak bergantung kepada momentum. Kerana kita momentum bullish, so expectation tu hanya kita drop hanyalah sedikit saja untuk kita at least untuk BTC hanya buat sedikit sideways kawasan ni untuk reducekan ataupun cooling down kita punya store RSI sebelum kita buat movement yang lebih besar. So meaning expectation untuk movement lebih besar adalah kita akan tunggu breakout ini. Apapun kita tengok untuk currently kita berada di kita punya support iaitu di resistance sebelum ni 46.8. Sebelum ni kita breakout, kita naik, kemudian kita fail. Expected untuk lepas kita fail aja kita nak kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 kali kita cuba breakout kita punya 4 resistance, 46.8 gagal. So hopefully sekiranya malam ni kita 4 hours berjaya breakout atas ni, kemudian diikuti dengan chart daily besok iaitu daily berjaya close above 46.8. Itu tandanya kita akan seperti kita akan pergi ke next kita punya resistance iaitu di kawasan 51k, iaitu kawasan yang kita tunggukan untuk expectation. Sebab apa? Kita dah close gap. So meaning sekiranya kita naik ke 51, meaning expectation kita akan more untuk 10 untuk breakout 51 berbanding kita bound untuk 51. Disebabkan di bawah ini dah pun melakukan base. So base ini expectation untuk support kita pergi ke 51, buat base 51 dan terus melakukan kita punya major support, major resistance di kawasan 55 dan 61. So untuk Bitcoin short saja. Now untuk Bitcoin tu hanya monitor ini iaitu yes kita dah breakout tu punya channel ini. Good untuk momentum more ke atas disebabkan store RSI ni atas. Kita expect mungkin ada sedikit lagi sideways untuk kawasan atas ni. Untuk RSI cooling down sebelum kita ada good momentum untuk naik ke atas more. Aku kata pergerakan yang lebih drastik untuk di atas disebabkan kerana RSI ni pun dah berada di atas 50. Macam cakap atas 50 meaning kita akan pergerakan bucket more ke atas. Expected bila RSI below 50 ke bawah, expected kita akan 10 price
more drop ke bawah. So meaning kita RSI berada above 50. So RSI ni even cooling down pun, cooling down tu expect hanya price hanya buat sideways di kawasan ni, tak ada momentum untuk dia drop more drastic seperti yang tengok macam ni. Sebab apa? RSI tu berada di bawah 50. So bila dia drop, stock RSI tu mostly more akan drop more ke bawah. Bila RSI drop ke bawah, kita price tend to untuk kata jatuh bawah tu lebih drastik. So untuk malam ni, kita tengok expectation untuk price hanyalah kata mungkin hanya cooling down sebelum untuk cooling down untuk RSI sebelum price tu melakukan kenaikan. So mostly kita akan nampak lagi yes, price tu masih lagi boleh buat, kita dah breakout line ni. So meaning tu expectation untuk price hanya akan buat consolidation di kawasan ni sebelum kita breakout, ataupun line 46.8 ni adalah penentuan untuk kita tengok price tu more untuk permulaan untuk kita pergi ke resistance iaitu 51k. So itulah di Bitcoin. So let's go, kita pergi ke altcoin. Yang kata pertama tu nak tengok adalah tu nak tengok Ethereum. Macam biasa Ethereum adalah kata kita punya king of altcoin. So untuk Ethereum adalah good, sebenarnya price dah breakout kita punya ni 31. So sebelum ni dia cakap expected dia akan breakout dan rebound untuk cooling down RSI, naik cooling down RSI kat sini. So meaning RSI dah cooling down, naik. So now expected kita akan melakukan pump. So untuk RSI yes, ada lagi momentum untuk naik di atas. So meaning untuk sekiranya Bitcoin berjaya Bitcoin stabil di kawasan price sama ni adalah 46.7 tadi, expectednya good untuk altcoin yang lain turut melakukan peningkatan. Untuk Ethereum adalah good, namanya Ethereum dah pun berada atas support ni 35.1. So net supposedly adalah kita punya resistance adalah berada di 38.6, iaitu kita punya first hit kita punya major resistance box, iaitu antara 38 dan 43. So meaning bila sampai saja kawasan ni, apa dia akan buat, dia punya Ethereum tu akan kuarter lock dalam profit. Sekiranya naik lagi tu akan profit, sekiranya drop tu akan exit semua position tu punya Ethereum. So untuk currently Ethereum adalah good untuk expectation dia pergi ke net return dia 3.8, disebabkan Bitcoin juga ada good momentum untuk naik atas. Semua Bitcoin mungkin ada sedikit sideways. So sideways di Bitcoin akan menyebabkan altcoin akan melakukan peningkatan more drastic. So inilah disebabkan Ethereum. So expected Ethereum akan net perjalanan berada ke 38k untuk Ethereum. So next coin adalah kita tengok kat Polkadot. So Polkadot berada di mana? Polkadot kan berada di luar kawasan box quarter support. So meaning expectation dah pun berjaya quarter breakout yang ni. So meaning kita expected untuk dia akan more 10 untuk atas. So expected net pergerakan ialah kita akan tengok current support dan resistance, swing high to swing low. So kita currently kita berada di support, dia akan jalan balik ni. Alright, currently kita berada di kawasan resistance. So inilah kawasan resistance untuk Polkadot. Next resistance adalah kawasan ini, garisan ni kita gunakan garisan Fibonacci ni untuk tengok detect dia punya support dan resistance. So currently kita berada di resistance 24.02. So meaning sekiranya untuk pergerakan lagi, kita tengok untuk pergerakan ini Polkadot buat satu trend line. So mostly kita boleh tengok Polkadot yes boleh drop lagi ke kawasan putih sebelum dia breakout ni. Breakout 24 dengan daily candle, meaning kita akan expected net resistance adalah expected di kawasan 30k, 30 USD dollar, iaitu dalam 29.9 USD dollar. So Polkadot adakah good position untuk buy? Consider good position untuk buy sebab apa price tu berada di kawasan kita punya kawasan buy, iaitu box kata golden packet kita, box support kita, expected last support untuk Polkadot iaitu antara 60% dan 70% discount. So kalau anda buy current ni dengan price 22 dolar ni adalah expected anda buy dengan 60% discount daripada all time high dia. So meaning next kita akan pergi juga Cardano. So Cardano adakah good position untuk pump untuk currently? So untuk Cardano apa yang berlaku untuk dua minggu lepas ataupun seminggu lepas, dua terangkan sekiranya kita breakout trend line ini bermakna Cardano ready untuk pump. So kredit dah pun pump. So adakah anda boleh buy lagi? Macam whatever price dalam box ini antara 1.9 ke 0.70 sen adalah 70% dolar adalah good position untuk buy untuk long term untuk Cardano. So Masa Zul dia dah ada 1000 coin, dia dah capai dia punya target. So hold saja position. Currently dia betul-betul berada di kawasan dunia average, ikutkan price sekarang berada 121, meaning dia dalam profit. So net kita akan tengok support resistance untuk quarter Cardano. Kita akan buat Fibonacci swing high to swing low. Now kita berada supposedly untuk kita tengok
pergerakan next momentum untuk Cardano ialah Cardano perlu break 1.3. So break 1.3, next journey kita akan pergi ke 1.64, kemudian next kita akan berada di 1.9 tu major resistance. Nanti tu akan deletekan beberapa drawing ni. So meaning kita akan tengok currently resistance untuk Cardano adalah berada di 2.2 dan 2.6 USD dollar. Sekiranya breakout ini barulah kita akan expected price 1.6 dalam kurungan 4 dolar, kuartal 4.5 dolar USD dollar. So meaning 4.5 USD dollar. So meaning kalau anda buy kawasan ni adalah good position untuk buy untuk long term untuk Cardano. Selagi mana price tu berada di kawasan bulk, consider anda boleh invest untuk long term punya movement untuk Cardano. So next coin adalah Chainlink. Another favorite coin adalah coin yang Zul buat kuartal malam ni. Apa yang Zul buat coin ni adalah coin yang kata Zul memang kuartal altcoin yang Zul percaya untuk long term adalah ada value untuk kuartal in future punya kuartal kenaikan. Sebab apa? Coin ini fundamental lah good. So untuk Chainlink adakah good position untuk buy? So Chainlink sama juga seperti Cardano ni berada di kawasan bulk ni antara 20 dolar dan 11 dolar adalah good position untuk buy untuk long term. So currently kita ada beberapa trend line. So mostly tu ada tengok trend line, dua trend line ni. Untuk trend line atas ni untuk currently kita boleh tengok juga untuk minor trend line, iaitu daripada ini high ini to high ini kita tengok macam mana price tu baru saja breakout. So mana breakout meaning kita nampak momentum untuk kenaikan tu Chainlink sedang melakukan momentum untuk kenaikan dan expected untuk uptrend, dan juga ada possible. So meaning price dah breakout, yes good. Adakah boleh good position buy? Yes, boleh good position buy untuk long term. Kemudian anda expect juga price boleh juga jatuh balik ke kawasan trend line ni sekiranya dia breakout trend line ni. So meaning breakout trend line ni meaning kita lost momentum bullish tu. Currently kita berada di atas above trend line ni. So meaning kita berada dalam bullish punya kuartal momentum. So meaning even price anda buy kawasan ni, price jatuh ke kawasan ni, anda boleh buy. Sekiranya price drop bawah ni, barulah kita akan stop buy. Kita akan tengok balik kuartal kat manakah potential dia punya dip sebelum kita buy lagi. So currently anda boleh good buy untuk Chainlink sebelum dia pergi balik. Sebab apa? Price sedang berada 60% kuartal discount. So expectation net kita punya target adalah 37 dolar ataupun 40 dolar. Anda buy di kawasan 17 dolar, untung expected dia pergi ke major resistance, nanti kita akan boleh keluar modal dan juga sedikit profit di kawasan ini. So next coin adalah Matic. So Matic adakah good position untuk buy sekarang? So Matic walau more kepada long term, adakah good position buy? Dua akan tengok ni, dua ada buat satu draw iaitu line orange ni. So line orange ni menentukan sama macam Chainlink ni, selagi mana price tu berada di kawasan atas orange ni, meaning kita expected dalam kata kita dalam bull momentum ataupun buran momentum ataupun apa nak cakap word tak jumpa nak cakap tu. Bullish momentum, yes. Nak juga bullish momentum. So meaning kita berada dalam bullish momentum. So yes, kita tengok ada selikan orange ni. Orange lah kata more trend line daripada bawah yang draw ni. So kita boleh monitor juga. Currently kita berada above, lagilah kita expect more naik atas. So next untuk pergerakan Matic adalah supposedly kita akan berada kita punya resistance iaitu di kawasan swing high to swing low. Kita akan tengokkan swing high to swing low. So meaning kita akan berada di next, kita berada sekarang dalam 1.6. So berada above pun 1.6. Next kita punya resistance lah berada di kawasan 2 dolar ataupun 1.9 USD dollar. So adakah good position untuk buy? Kat sini tu tak sarankan untuk anda beli, kata wait and see saja. Tapi kalau nak invest untuk long term, yes boleh buy. Sebab apa? Price adalah good position lah buy di kawasan 1 dolar ke kawasan 0.6. So kiranya kita breakout ni, mainly kita akan buat pergerakan high baru. Sekiranya Bitcoin melakukan pump, expected Matic akan turut melakukan kenaikan. So kalau anda average anda berada di atas, yes anda boleh buy. Macam Zul betul-betul berada di atas average, meaning Zul akan hold segala position kat sini. Untuk expectation Zul akan ambil profit nanti bila dia hit dia punya quarter major resistance. So last coin ataupun untuk coin ada lagi punya, ada AVAX seorang nanti gua bagikan. So Phantom lebih kurang macam kuartal Matic, iaitu consider baru saja keluar daripada bulk orange ni, bukanlah good position untuk buy sebenarnya. Sebab apa dah keluar, sebab apa kita nak buy di kawasan ini. So kalau nak buy juga expectation ni kita boleh tunggu sekiranya price itu return balik, nanti tu akan buat satu trend line. So trend line untuk anda buy, nanti dia akan delete kan. Sekiranya anda nak buy, yes boleh buy sekarang anda, tapi aku kata buy sedikit aja 2%. Tapi sekiranya nak buy, consider now lah, consider good buy. Sebab apa? Dia berada
betul-betul di atas trend line ni. Expectation dia akan more naik atas sebabnya kalau Bitcoin consolidation kita expect altcoin akan naik. So altcoin untuk Phantom momentum adalah good untuk naik atas disebabkan tengok RSI above 50 dan stop RSI di oversold. So meaning beberapa kuartal beza dengan di altcoin tadi, di Bitcoin tadi yes momentum di atas tapi stop RSI tu dah berada di overbought. So meaning untuk kenaikan untuk dalam tempoh mungkin untuk satu hari ataupun ni belum lagi untuk expected untuk BTC akan kuartal sideways. So meaning sideways adalah bermakna good untuk altcoin melakukan peningkatan. Sebab tu tengok data di altcoin mostly kuartal oversold. Mungkin tengok juga di kita tengok di sikit di Matic ni macam mana. Expected Matic dia akan melakukan peningkatan. So Matic yes, tengok RSI dia still lagi ada ruang untuk kenaikan alien daripada 54 ke 100. Kita expected ada lagi dalam almost 60 ataupun 50 kuartal pergerakan untuk naik atas. So ini untuk Matic at least pergi ke atas ialah nak kuartal boleh. Expected kali ni kita boleh tengok monitor pergerakan ini. Expected yang kita akan group channel. Kita boleh tengok monitor channel ni. So monitor channel breakout saja ini, meaning kita akan expected price tu pergi mana, swing. Kita expected kita ambil swing hard ni. So meaning price or breaking aja expected pergi mana, expected kita pergi ke 1.9 iaitu ke kawasan macam tadi adalah kawasan kita punya resistance. So coin yang terlepas dia kuartal Solana, AVAX dan Luna. So Solana, you tahu ramai yang ambil Solana. So Solana adakah good position untuk buy? So Solana memang bukanlah good position buy. Untuk next movement kita perlu breakout trend line hijau ni untuk pergerakan more drastic ke atas. Currently kita berada di kawasan kita punya resistance. Nanti tu akan deletekan beberapa ni. So kita akan monitor yang ni aja dalam biru. So kita dah breakout satu-satu. Sekarang ni kita bertempuh resistance di sewatan 147. Breakout 147 meaning kita akan seperti kita breakout trend line. So breakout trend line ni meaning momentum more bullish untuk Solana. Mencakap ni Solana berada, RSI dia berada di atas 50. So meaning expected price more 10 untuk naik atas dan stop RSI juga berada di bawah. Masih ada ruang untuk melakukan peningkatan. Tu meaning kita akan tengok untuk minggu ni, mungkin minggu untuk altcoin akan melakukan peningkatan more yang drastik berbanding Bitcoin. Disebab apa? Bitcoin still lagi Bitcoin nak naik cuma tak mampu sebab apa? Momentum tu kurang, store RSI tu dah overbought. So meaning kita seperti Bitcoin akan hanya buat sideways di kawasan datu good untuk buat another strong base sebelum kita movement ke 51k untuk Bitcoin. So meaning untuk altcoin consider good untuk dia pump at least breakout pergi ke 150 dan breakout trend line hijau ni meaning kita akan nampak price tu more 10 akan pergi kita punya major resistance iaitu dalam 160 dan 22. So adakah good position to buy? So sekiranya anda macam Zul, position Zul average berada di atas. Kalau average anda berada di atas, so anda boleh buy sikit untuk reducekan anda punya average untuk anda profit dengan lebih cepat. Macam Zul tak buy kawasan ni sebab apa? Currently Zul hanya holding Zul punya modal, tu kawal punya modal untuk kata prepare Zul punya. Aku kata ada event besar lah untuk Zul punya tahun ni sebab betul Zul hold semua Zul punya cash. Zul tak buy lagi. Aku kata altcoin Zul hanya hold untuk lock segala apa yang Zul ada. Sekiranya Solana naik atas ni Zul akan lock modal. Sekiranya drop Zul akan exit semua position. So untuk AVAX, adakah good position untuk buy currently? Tu AVAX berada di kawasan almost resistance. Ikutkan untuk buy di AVAX kita perlu tunggu. Kita ada satu touch, dua touch ni. So sekiranya AVAX ni Zul akan tunggu untuk buy. Sekiranya AVAX tu drop balik ke kawasan trend line orange ni ialah first entry untuk Zul buy. Currently Zul layan apa saja ada. So kalau anda aku dah ada di aku kata position anda di bawah tentang profit, layan saja profit itu. Expected nanti kita akan ambil profit anda bila nak ambil profit ataupun lock profile, lock modal dan bila ada price tu berada dalam 112 ke 130 dolar adalah good position untuk anda take modal ataupun sedikit profit. So kalau nak entry balik AVAX, Zul akan tunggu sikit untuk AVAX at least drop balik ke kawasan ni sebelum Zul akan buy. Kemudian hopefully dia akan naik. Kalau drop bawah meaning kita akan tunggu terus di kawasan kita punya last support iaitu 55 dan 33 iaitu last box support kawasan must buy sekiranya price tu jatuh ke dalam kawasan box ini. So untuk AVAX Zul akan tunggu whatever touch kawasan trend line ni dan whatever price drop dalam kawasan ni barulah lakukan buy untuk more long term untuk AVAX. So untuk Luna, so Luna seperti dah buat higher high baru. So Luna berada di higher high baru dan kita berada di soalan satu channel. So meaning untuk
Ini aku kata bearish pattern, expected dia akan more 10 break ke bawah berbanding ke atas. So apapun kita tengok pergerakan ni, sebab apa, untuk line putih ni kita expected untuk Luna mungkin dia akan price tu akan bermain dalam kawasan ni lagi untuk at least dia sampai ke kawasan dalam putih ni. So ini kita akan tengok ada possibility untuk Luna akan hanya buat sideways di dalam kawasan ini. So bukanlah good position to buy. Sampailah di kawasan 1.6. Di 1.6 apa Zul akan buat? Zul akan keluar kuartal modal dan juga sedikit profit. Sebab apa? Zul expected dia akan drop balik ke bawah. Drop sampai mana? Expected mungkin boleh tengok balik. Drop almost berapa persen kali ikutkan yang ni. Kita akan tengok untuk 50%. So expectation mungkin paling banyak kita dapat 50%, mungkin juga kita akan dapat almost mungkin dalam 30% ke 40%. 30% consider good position to buy, expected di line putih ini. So meaning sekiranya kita break sampai kawasan ni, jatuh bawah, next buy Zul lah di kawasan line putih ni. Whatever price time putih ni Zul akan buy untuk more long term. So itulah untuk Luna. So let's go, kita pergi kita request pertama Veracity. So Veracity Zul ada 2000. Zul target untuk buy kuartal Veracity ni sebanyak 10,000 coin. Kerana ni Zul aja 2,000 saja. So VRA. So VRA adakah good position buy untuk long term? Zul akan pergi ke chart daily untuk tengok movement. So untuk VRA sebenarnya adalah good position untuk buy untuk long term ataupun anda nak all in dapatkan target. So price berada di kawasan bawah ini. Last price buat pergerakan ni lah kita tengok dulu masa ini. Dulu price naik dan drop jatuh di kawasan bawah ini lah good position untuk buy. Apa yang berlaku, price breakout dan buat higher high baru. Sama juga untuk kawasan ni. Ini adalah kawasan kuartal second peluang untuk anda buy sebab price masih murah lagi. So untuk kuartal Veracity ni lah good position untuk buy untuk long term dan dapatkan target. Contoh kalau anda dapatkan 10,000, yes, dapatkan 10,000 di kawasan bawah ini untuk long term punya pergerakan. Sebab apa? Next movement untuk pergerakan selalunya swing high to swing low. Kat sini dia sampai apa? Dia sampai 1.6. So next 1.6 untuk VRA, sekiranya dia breakout resistance ni adalah price berapa? Price dalam 13 sen. 13 sen. So kalau anda buy di kawasan ni adalah 3 sen. Anda akan untung banyaklah profit. Expectation berapa persen? Current price naik ke atas. Expectation anda akan untung sama banyak 353%. Meaning akan duit anda akan 3.5 kali ganda daripada harga anda masuk. So itulah aku tak expected. Veracity memang consider, kalau Zul sarankan siapa nak buy Veracity adalah good position untuk buy untuk now. All in anda dapatkan target. Target berapa? Bergantung ada 10,000, 5,000, 1,000 coin. Bergantung pada anda. Zul ada 2,000, tu target 10,000 untuk Veracity. So next coin adalah yang kata adalah Wave. So Wave ni tu tak pernah buat. Tu pun tak. Wave ada Binance. Kita tengok kan WAVS Wave USDT untuk di Binance. So inilah last coin untuk tengok. So untuk Veracity dah pun melakukan kenaikan buat all time high baru. Kita akan tengok adakah dia sampai 1.6. So expected kat sini dia sampai 1.6. Kita akan tengokkan swing high to swing low. Tengok price betul-betul sampai kita punya target, kata price target Fibonacci iaitu 1.6. Now price drop balik sampai ke kawasan resistance. So meaning kita nampak ini adalah movement yang kita nampak adalah movement breakout dan retest. So adakah good position untuk buy untuk wave? Zul expect juga adalah now untuk berdasarkan movement adalah good position untuk anda buy untuk long term. Tapi expected kalau nak drop lagi kita akan tengok untuk swing low ni, swing low to swing high. Kita akan pergi 4 hours. Zul akan ambil ni swing high ini, kemudian harga yang paling bawah yang ni. So meaning kita akan expected price tu sedang berada menuju ke kita punya last support. So last support adalah support yang baru. So meaning whatever dalam box ni adalah good position untuk buy untuk long term. So kita dah hampir pun. So adakah good position buy? Consider boleh buy untuk sedikit. Mungkin anda first entry anda boleh masuk dekat situ. Sebab apa, nanti tu akan tengok balik dia punya last support betul-betul. Yang ini kemudian kita akan tarik lagi harga paling bawah. So kita kesuai kita ambil ni. So meaning untuk currently last support untuk di kuartal wave ialah ini. So sekiranya price tu berada balik dalam box ini, consider anda boleh buy untuk long term. So berapa price tu? Antara $14 ke 25 adalah good position to buy untuk long term disebabkan daripada higher high jatuh ke last support. So meaning untuk pergerakan currently kita tengok price tu dah sedikit lost momentum ikutkan trendline ni pun dah breakout. So dah breakout. So meaning untuk yang ni wave ni Zul sarankan siapa yang dah ada
profit. Yes, hopefully anda profit. Untuk wave ni Zul sarankan anda tunggu di kawasan $25 untuk next expectation sebelum dia melakukan pump lagi ke atas. Tapi kita tengok RSI dah pun overbought, oversold. Store RSI pun dah oversold. So meaning kita ada good potential untuk dia bounce balik ke atas. So untuk yang ni wave Zul boleh sarankan untuk anda, kita ada minor base, anda boleh masuk sedikit position. Kalau anda nak target nak masuk RM1,000, mungkin anda boleh buy dulu dalam 20% ataupun 30% di current price ini, dan lagi sekian period anda akan untung, sekian drop lagi kawasan ni, kita boleh guna balance yang kita nak, quarter balance yang kita tak all in tadi, boleh masuk di kawasan atau last support. Kawasan ni sekian price tu berada kawasan ni, anda boleh collect sebanyak boleh untuk long term punya movement. So guys, rasa itu saja untuk malam ni. So tak banyak aku untuk chat. So apapun nanti kalau anda ada request lagi, type dalam komen, nanti tu akan buka chat anda untuk tengok analisis tu. So apapun untuk Bitcoin, anda boleh tengok. Yes, Bitcoin untuk malam ni dah pun melakukan lagi kenaikan, tapi untuk expectation kita akan berlaku balik correction bawah ni disebabkan apa? Macam tu cakap tadi, yes, RSI kita masih lagi kuat good momentum untuk ni atas, tapi stok RSI kita dah pun berada di atas. Kita boleh lagi kuat buat konsumsi lama, mungkin RSI ni akan sedikit buat long term masa ni. So ni long term itu adalah opportunity untuk kita breakout ni. So breakout ni, tapi apapun bila RSI dah bawa ni mini breakout kita mungkin tak lama. So Zul more nak tengok price itu sedikit cooling down, iaitu cooling down mana? Cooling down balik ke kawasan bawah ni ataupun sedikit sideways untuk red candle yang macam ni, untuk kita cooling down kan kita punya. Tengok RSI ni daripada atas ni cooling down, masa tu price berada di atas dan buat ni cooling down sebelum dia melakukan balik kenaikan. So ini itulah kita tengok cooling down sebelum breakout untuk more kenaikan 51 ke atas. So guys, suatu itu aja untuk malam ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan lain. So jumpa lagi pagi esok untuk ulasan kuartal, tengok ke manakah arah Bitcoin. Hopefully chart ini berjaya bertahan ni, iaitu kita breakout 46.8, iaitu candle ni kan close pukul ni dah pukul 8. So ini kita pukul 12 sehingga keluar sekiranya daily tomorrow chart ini kata candle ni berjaya close above line biru ni, meaning kita nampak besok adalah more price akan breakout ni untuk menuju ke 51. So guys, jumpa lagi pagi esok. Assalamualaikum. Jangan lupa like, subscribe. Bye bye.